Mudah-mudahan dengan pimpinan Perdana Menteri yang ke-10 ini akan ada perubahan yang besar terhadap diskriminasi pekerja Muslim wanita di negara kita. Bukan cerita negara lain, di negara kita. Tuan-puan yang mati Allah sekalian. Baru ni kan saya balik Terengganu kan. Saya balik Terengganu. Bukan, saya balik sekejap. Balik pagi, saya naik AirAsia. Balik malam, naik Firefly. Mungkin sebab dah lama tak naik AirAsia. Allahu Akbar. Bila kita tengok pakaian pramugari. Pramugari ni kebanyakannya kenal. Memang kenal, dia orang akan tegur. Saya balik sekejap sebab ada ceramah. Bila saya tengok pakaian pramugari AirAsia dengan kain yang singkat, paras peha, berbelah pula. Baju atas tu kot tu dengan zip, ada yang pramugari zip tu direndahkan. Bila pramugari ni bergerak, letak barang atas, macam mana tuan-tuan puan bayangkan. Lepas tu bila menungging pula, ambil barang bawah. Lepas tu duduk atur pakaikan seat bag. Allahu Akbar. Saya ni kan astagfirullahalazim. Ini wanita Islam, Muslim, berpakaian begitu. Tuan-puan, untuk makluman, saya ni jumpa ramai pramugari. Bila jumpa saya, peluk, nangis. Ustazah, saya kat luar saya pakai elok. Kat luar saya tutup aurat. Saya terus jawab, saya doakan puan dapat kerja lain. Ustazah, saya dah cuba cari, saya ibu tunggal, saya menanggung sekian-sekian. Doakan supaya majikan pemilik AirAsia ni terbuka hati untuk memberi hak asasi kepada pekerja-pekerja Muslim wanita untuk memilih pakaian yang sopan dan menutup aurat. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ada pramugari daripada Mars Airlines pernah datang ke rumah saya. Saya tak tahu dia pramugari Mars Airlines. Saya sebut direct, tak perlu berlapik-lapik ni. Pernah ada pramugari Mars Airlines datang dengan ibu dia. Pakai tudung labus, token, pakai sarung tangan. Dia kata, Ustazah, macam ni pakaian saya. Tapi bila saya bertugas, saya tidak dibenarkan pakai tudung. Pakailah kebaya yang ketat, ada berbelah tu. Dan saya buka tu. Dan sebaik saja, dan saya, kenapa saya masih bertahan? Saya selalu bawa memorandum, buat rayuan kepada peringkat atas. Peringkat atas. Dia kata, Ustazah, kami ni memang perlu disolek. Kadang tukang solek bukannya perempuan begitu, begini, gini. Tuan-puan sekalian. Dan biasanya kalau isu pakaian pramugari ini, pihak mana yang akan ditujukan? Ramai yang akan tuju, apa Jabatan Agama tak ambil tindakan? Apa JAKIM tak ambil tindakan? Apa Menteri Agama tak ambil tindakan? Apalah Menteri Pembangunan Wanita tak ambil tindakan? Tuan-puan, untuk makluman, kuasa berkaitan dengan etika pakaian pekerja ni di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kita kena kaji mana sumber kuasa, enactment di bawah mana. Bahkan banyak lagi pekerja-pekerja hotel 5 bintang, 6 bintang, 4 bintang bahkan tidak diberi kebenaran pakai tudung. Saya pernah pergi satu hotel. Lepas tu seorang wanita ni jumpa saya, nangis. Saya kata, puan kenapa? Kenapa tiba-tiba nangis-nangis beria? Saya pakai tudung Ustazah, tapi sebab kerja saya buka tudung. Kalau saya pakai tudung, saya kena buang kerja. Saya kena pecat. Saya kata, puan kan kerja bahagian kaunter je. Apa kaitan pakai tudung tak pakai tudung? Maka saya nak bagi tahu, kita sedang berada di sebuah negara Malaysia yang menjadikan Islam sebagai agama persekutuan, masih lagi tidak memberikan peluang ataupun ruang hak kepada pekerja Muslim wanita. Lelaki tak susah. Kalau kita tengok pramugara lelaki elok pakai baju kemas daripada atas sampai bawah, siap baju ada kot, longgar. Sedap mata memandang tengok pramugara lelaki. Maksudnya profesional. British Airlines di bawah negara bukan Islam. Bukan sekular ni, memang negara kafir, negara bukan Islam. British Airlines telah memulakan kod etika pakaian untuk pramugari Muslim. Elok ada tudung, ada baju, kot, seluar. Saya rasa pramugari lebih sesuai pakai seluar. Macam airline lain. Dah banyak airline di negara-negara yang bukan Islam, bahkan pramugari pakai seluar yang longgar, senang bergerak. Bukankah
pekerjaan pramugari itu satu pekerjaan yang berisiko. Kalau berlaku kecemasan, bukankah mereka nak banyak berlari, bergerak itu ini? Ini pakai sikat, sendat, macam mana nak bergerak laju? Tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Apa yang saya sebutkan, saya bukan tuju pada pramugari direct. Tetapi saya sedang tujukan kepada daripada atas kerajaan negara Malaysia, kemudian turun kepada kementerian yang berkaitan iaitu Kementerian Sumber Manusia, kemudian turun kepada majikan. Tuan-puan sekalian, kuasa menetapkan etika pakaian adalah majikan. So, kita tahu siapa pemilik Asia, siapa pemilik Firefly. Firefly ni pun pakai seksi juga. Kain skirt tengah peha juga, baju ketat gelemat juga. Lepas tu siapa pemilik Asia? Bukankah Asia masih lagi di bawah kerajaan Malaysia? Tuan-puan dimati Allah sekalian. Namun sekiranya daripada atas, pemimpin atas, turun kepada kementerian yang berkenaan, lalu enactment, mungkin diubah enactment, walaupun makan masa, tapi perubahan enactment perlu dibuat, lalu diluluskan oleh sidang Dewan Parlimen. Kita bukan nak paksa pramugari pakai tutup aurat. Sekurang-kurangnya masukkanlah dalam enactment di bawah Kementerian Sumber Manusia, iaitu wanita Islam diberikan hak asasi manusia untuk mengikut agamanya. Ini kita bukan nak bercakap tentang hak asasi agama Islam. Hak asasi manusia boleh melaksanakan kehidupan beragama. Maksudnya, itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah dia ada agama, manusia berhak ada agama dan hidup mengikut agamanya. Maka bagi wanita Islam yang hendak menutup aurat, dia perlu ada kebebasan di negara Malaysia sebagai agama Islam, sebagai agama rasmi, agama persekutuan, negara Islam. Kita rasa pelik kan? Tapi ini hakikat yang sedang berlaku. Majikan berkuasa untuk menetapkan etika pakaian. Dan tak kira salah kalau majikan tu melarang wanita Islam untuk tutup aurat. Tak kira satu kesalahan. Tetapi kita kena ubah menjadi kesalahan bagi mana-mana majikan di negara Malaysia ini apabila menghalang wanita Islam untuk berpakaian mengikut syariat. Saya bila saya tahu hotel tu tak benarkan wanita Islam, saya tak pergi. Saya tak pergi. Saya sebenarnya nak jumpa pihak atasan. Kenapa? Kenapa tak boleh? Pakai semua sama, pakai seluar, tinggal pakai tudung je. Kenapa tak boleh? Adakah rating hotel ni akan menurun? Adakah disebabkan itu sale akan menurun? Sekian-sekian. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi, apa yang saya sebut ini clear, jelas. Saya tak berlapik. Saya sebut nama airline. Saya sebut pihak-pihak yang terlibat. Harap boleh sampai mesej ini kepada pihak yang berkenaan. Terpulanglah nak cut ke, nak sampaikan ke. Ada yang ustazah ni bising tak habis-habis ustaz pramugari. Banyak lagi benda lain. Tak apa. Kita rakyat, kita di bawah. Peranan kita push. Benda ni sampai. Boleh jadi di bawah pimpinan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Mudah-mudahan dengan pimpinan Perdana Menteri yang ke-10 ini akan ada perubahan yang besar terhadap diskriminasi pekerja Muslim wanita di negara kita. Bukan cerita negara lain, di negara kita. Begitu juga ada banyak kes majikan non-Muslim tidak benarkan pekerja Muslim solat. Tuan-puan sekalian, ada baru je interview. Kami nak cari pemandu. Pemandu ni bekerja sebelum ini dengan non-Muslim. Tak dibenarkan solat. Kalau tahu solat kena marah. Tahu solat kena warning. Tahu solat di warning untuk buang kerja. Tak dibenarkan solat. Bagi dia solat tu habiskan masa, buang masa, curi masa. Salah. Di negara kita ni banyak lagi majikan non-Muslim yang melarang pekerja solat. Yang melarang wanita tutup aurat. Nak kerja dengan dia syarat boleh, tapi you tak boleh pakai tudung. You tak boleh ni, you tak boleh solat, you tak boleh ni, you kena buka. So ada orang terdesak dan memerlukan sangat, maka buka tudung. Bukan luar negara. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya cakap apa yang telah saya sahkan, apa yang saya telah selidik.
Saya pernah tanya direct Timbalan Menteri, why isu pramugari wanita tak settle-settle? Lalu saya dijelaskan sebenarnya sumber kuasa di bawah Kementerian Sumber Manusia dan ia semua berkaitan dengan enactment. Dan sebenarnya kalau enactment tu beri kuasa kepada majikan, majikan ni tolonglah sedar anda berada di negara mana. Kenapa kenapa layan wanita muslim seperti itu? Apa yang malang? Kalau dia pakai tudung kecil, asalkan tudung tutup dan pakai baju longgar sikit, kenapa? Boleh jejas prestasi ke? Boleh jejas produktiviti ke? Allahu Akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan dimati Allah sekalian, mesej ini sampai kepada menteri, sampai kepada menteri yang berkenaan, sampai sekian-sekian. InsyaAllah hak pramugari yang saya jumpa ramai yang nangis, ramai yang perlu Ustazah doakan satu hari airlines ini beri kebenaran kepada kami pramugari Islam untuk pakai tutup aurat. Tuan-puan, yang peliknya bila saya nak pergi Aceh, saya pernah pergi Aceh naik Air Asia. Elok pramugari kita pakai tudung. Elok pakai tudung. Tuan-puan sekalian tahu tak? Pergi ke Aceh, tuan-puan tak percaya, naik Air Asia pergi Aceh, elok pramugari pakai tudung. Pakai seluar ke pakai kain, tapi bukan pakai skirt. Why? Sebab Aceh menguatkuasakan pakaian menutup aurat. Aceh, Indonesia, saya pernah dijemput ceramah ke Aceh. Saya tengok, sopan pula pramugari Air Asia ni pakai. Rupanya memang syarat Aceh, bahkan pramugari tu kan nak turun. Lepas touchdown, pramugari akan turun sekejap, rehat apa semua kan. Selepas selesai ni. Nak tunggu pula masuk penumpang. Aceh memang syaratkan semua airlines yang touchdown di Aceh, tak kira lah Malaysia ke luar negara yang bukan Islam ke, mesti pramugari pun tutup aurat. Dan mula-mula saya sampai ke Aceh, saya tengok pelancong-pelancong ramai. Mak Saleh pun dia pakai selendang sikit dan kain skirt dia labuh. Maksudnya pelancong pun mesti berpakaian sopan di Aceh. Bila kita pergi Aceh, kita takkan nampak wanita-wanita Islam semua pakai tudung, wajib pakai tudung apa semua, walaupun adalah yang ketat apa tapi pakai tudung. Bahkan pelancong pun mereka tetapkan kod etika pakaian. Tak boleh seksi, tak boleh sekian-sekian. Saya boleh tengok pelancong bukan Islam pakai selendang, comel je. Lepas tu pakai skirt labuh, pakai seluar labuh, tak ketat gelemat tak. Itu etika pakaian. Masya Allah. Dan adakah pelancongan di Aceh jadi menurun? Tak. Walaupun dia menguatkuasakan, dia buat kawalan seperti itu, tetapi pelancongan di Aceh semakin meningkat, ekonomi semakin meningkat. Ya, kita tahu Aceh berlaku perubahan yang besar selepas tsunami dan Aceh melaksanakan perintah hudud. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Begitu sebenarnya sangat indah. Sebenarnya tidak ada halangan. Tidak ada halangan untuk melaksanakan kod etika pakaian yang sopan dan menutup aurat. Halangan adalah manusia itu sendiri. Sistem yang menghalang. Tak ada halangan pun. Tidak ada pun satu kajian terbukti bila wanita Islam pakai tudung maka menjejaskan ekonomi, menjejaskan tiket flight tidak dibeli, Air Asia menjadi sekian, mas tidak diminati lagi untuk naik. Sekarang tiket tak cukup-cukup tuan-tuan sekalian.